Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sentuh tentang bab 3 sumber pembiayaan perniagaan. Boleh rujuk muka surat 69 di buku teks. Okey. 3.0 pengenalan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, semua perniagaan memerlukan modal. Modal boleh diperoleh daripada pelbagai sumber pembiayaan. Short formnya SB lah. Bab 3 ini akan menguraikan tentang jenis-jenis pembiayaan, kekuatan dan kelemahan setiap jenis pembiayaan, prosedur ataupun cara untuk mendapatkan sumber pembiayaan. 3.1 Sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Seseorang usahawan mesti mengenal pasti sumber pembiayaan yang sesuai berdasarkan kepada jumlah modal yang diperlukan. Maksudnya kalau kita buka satu-satu perniagaan tu, kita kena kira anggar berapa agaknya modal yang diperlukan untuk kita mulakan perniagaan. Kemudian usahawan juga perlu mengenal pasti jenis perniagaan yang hendak diusahakan. Sama ada kita nak buka perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad ataupun syarikat awam berhad. Dan jenis-jenis modal ini terdiri daripada wang tunai, inventory, bangunan kilang dan jentera. Ini ialah contohnya lah jenis-jenis modal tu tadi. Wang tunai, inventory ataupun stok. Inventory ni macam semua barang-barang yang ada dekat kilang ataupun kedai kita. Kemudian bangunan kilang dan juga jentera ataupun mesin. 3.2 Jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sesebuah perniagaan. Ini ada di muka surat 70 dalam buku teks. Okey, sumber pembiayaan ni ada dua. Kita kena ingat. Satu sumber pembiayaan dalaman, satu lagi ialah sumber pembiayaan luaran. Satu dalaman, satu luaran. Dan dalam sumber pembiayaan dalaman ni pula terdiri daripada dua, iaitu satu simpanan peribadi, dua ialah modal daripada keuntungan ataupun reserve. Kiranya dalaman ni tidak melibatkan pihak luar. Okey, contohnya yang satu ni ialah simpanan peribadi. Apa itu simpanan peribadi? Ialah sumber asas yang diperlukan usahawan masa mula-mula nak buka perniagaan tu. Dan biasanya terdiri daripada simpanan peribadi usahawan itu sendiri. Dia ada duit, dia keluarkan dan dijadikan sebagai modal perniagaan. Itu ialah sumber pembiayaan dalaman, simpanan peribadi. Yang kedua ialah modal daripada keuntungan ataupun kita sebut sebagai reserve. Apa itu reserve? Reserve ialah keuntungan yang diperoleh daripada hasil pelaburan. Pembiayaan semasa perniagaan dijalankan untuk modal pusingan. Maksudnya kita jalankan perniagaan, kemudian kita dapat untung. Untung tu tadi kita laburkan semula dalam perniagaan kita, itu kita sebut sebagai reserve. Okey, sumber pembiayaan luaran ini melibatkan pihak luar iaitu bank dan institusi kewangan dan juga agensi kerajaan. Bank dan institusi kewangan dia akan bantu kita secara sewa beli, modal permulaan, overdraft, pajakan, pemfakturan, share dan juga ar-rahnu. Ini dia punya short form lah. Sewa beli sel, modal permulaan MO, overdraft OD, pajakan PA, pemfakturan F, share SY dan juga ar-rahnu R. Semut puff share. Agensi kerajaan pula akan bantu dari sudut bantuan modal iaitu daripada Agrobank, Mara, Tekun. Dan yang kedua jaminan kredit daripada CGC dan juga yang ketiga grant dan R&D daripada MOSTI. Okey, ini pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan. Boleh rujuk buku teks muka surat 71. Sumber pembiayaan luaran, bank akan bantu kita dari sudut modal permulaan.
pinjaman diberi untuk memulakan perniagaan, bank ataupun institusi kewangan akan berikan pinjaman berpenggal, pinjaman jangka pendek ataupun pinjaman jangka panjang. Masa kita mula-mula buka perniagaan tu, bank akan bantu kita dari sudut macam ni lah, bagi kita bantuan permulaan perniagaan untuk mulakan perniagaan, dan biasanya modal seperti ini yang diberikan oleh bank ini kita panggil dia sebagai modal formal. Kemudian bank juga boleh bantu kita secara sewa beli. Sewa beli ni macam mana? Sewa beli ialah menyewa aset dengan tujuan untuk membeli aset tersebut. Maksudnya usahawan boleh sewa aset dengan tujuan kita nak beli aset tersebut. Bank ataupun institusi kewangan akan beli aset dan menyewakannya kepada usahawan. Hak milik akan berpindah kepada usahawan selepas semua ansuran dijelaskan. Contohnya pembiayaan rumah kedai dan kenderaan. Contohnya kalau macam kita nak beli sesuatu kenderaan tu untuk perniagaan kita, kita mohon pembiayaan daripada bank. So kita boleh beli kenderaan tu tadi secara sewa beli. Okey, kita dapat pembiayaan daripada bank, kita bertindak sebagai penyewa. Kita sewa kenderaan tu dan kita bayar ansuran bulanan. Selepas tamat tempoh dan juga pembayaran kita dah habis, dah jelaskan, maka aset tersebut akan jadi hak milik kita. Itu ialah sewa beli. Pajakan. Bank boleh bantu kita dari sudut pajakan dengan cara membolehkan usahawan menggunakan sesebuah mesin ataupun jentera dengan menyewanya daripada bank dan institusi kewangan bagi tempoh tertentu. Kita boleh gunakan mesin ataupun jentera yang kita perlukan bagi tempoh tertentu, dan kemudian bank atau institusi kewangan atau syarikat pajakan mempunyai hak milik terhadap mesin ataupun jentera manakala usahawan sebagai penyewa. Kita akan bayar ansuran bulanan juga, pajakan ni kita bayar kepada pihak bank ataupun institusi kewangan untuk gunakan satu-satu mesin yang nilainya agak besar, dan bank tu akan kita bertindak sebagai macam penyewa. Bezanya dengan sewa beli ni ialah kalau sewa beli tamat sesuatu bayaran tempoh dan sebagainya, aset tersebut akan jadi hak milik kita. Tetapi beza dengan pajakan ni, kita bayar tetapi aset tersebut tetap menjadi hak milik bank ataupun institusi kewangan dan kita hanyalah tetap sebagai penyewa. Kelebihannya kat sini ialah pajakan ni kita tak perlu beli mesin yang mahal-mahal, walaupun kita nak guna mesin tu, tapi kita tak perlu beli mahal-mahal, tapi akhirnya mesin tu akan, teknologi kan dia akan berubah. Sekurang-kurangnya kita tidaklah membeli mesin yang satu masa tak boleh digunakan lagi, dah tak sesuai dengan peredaran zaman dan sebagainya. Okey, seterusnya pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan lagi. Dari sudut sumber pembiayaan luaran, share. Share ni ialah bahagian modal dalam sesuatu perniagaan ataupun saham. Perniagaan akan menambah share untuk menambah modal. Bank saudagar akan bertindak sebagai penanggung jaminan terbitan share oleh syarikat awam yang hendak meluaskan perniagaan dengan cara membeli share. Seterusnya, overdraft. Overdraft ni ialah kemudahan kredit yang disediakan oleh bank perdagangan untuk pemegang akaun semasa. Ni kena ingat hanya diberi kepada pemegang akaun semasa sahaja. Pemegang akaun semasa dia boleh keluarkan wang melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa setakat yang dihadkan. Kalau ditanya dalam Brexit, selalunya dia akan tanya apa itu overdraft kan. Siapa yang boleh lakukan overdraft? Jawapannya pemegang akaun semasa, dan overdraft tu ialah kemudahan kredit yang disediakan oleh pihak bank untuk pemegang akaun semasa di mana usahawan tu boleh mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan yang ada dalam akaun semasa. Dan faedah hanya dikenakan ke atas overdraft mengikut kadar harian. Overdraft sesuai bagi usahawan yang kurang pasti
tentang jumlah, masa dan tempoh pembiayaan yang diperlukan. Okey, seterusnya, pembiayaan daripada pihak bank dan institusi kewangan, pinjaman perniagaan gadaian ataupun kita sebut ar-rahnu. Ar-rahnu ni dari sudut syaraknya merujuk kepada suatu barang yang berharga dijadikan cagaran bagi mendapatkan pinjaman. Biasanya macam contohnya barang kemas kan, kita tak ada duit. Tapi kita nak mulakan perniagaan, kita boleh gadaikan sebagai barang kemas itu sebagai cagaran untuk kita mulakan perniagaan. Sekiranya hutang tidak dapat dijelaskan, maka barang cagaran tadi akan menjadi hak milik ar-rahnu. Okey, pemfakturan. Kemudahan pembelian akaun penghutang ataupun invoice yang disediakan oleh bank ataupun institusi kewangan ataupun syarikat pemfakturan. Syarikat pemfakturan ni dia akan membeli invoice ataupun akaun yang belum terima pada harga diskaun. Peniaga dapat memindahkan tugas pengutipan hutang daripada pelanggannya kepada syarikat pemfakturan. Maksudnya begini, syarikat pemfakturan ni dia bantu usahawan dengan cara begini. Usahawan dia biasanya dia jual barang, kemudian ataupun dia beri perkhidmatan, kemudian penghutang berhutang dengan usahawan tu tadi. Bila dia beli dan berhutang, maka usahawan tu tadi dia akan keluarkan invoice. Dan masa tu usahawan ni tadi modal dia tak dapat balik sebab penghutang belum bayar hutang. Mungkin suatu tempoh yang panjang dan sebagainya. Maka apa yang berlaku ialah usahawan tu tadi dia boleh bertindak menjual invoice dia kepada syarikat pemfakturan dan syarikat pemfakturan ni boleh beli invoice tersebut berapa yang hutang daripada penghutang tu tadi, tetapi dengan harga diskaun, maksudnya lebih murah daripada yang penghutang tadi berhutang. Okay. So syarikat pemfakturan ni dia akan beli pada harga diskaun dengan tujuan nak bantu usahawan tu tadi supaya dia dapat duit semula untuk dijadikan modal pusingan. So bila dia jual invoice tu tadi kepada syarikat pemfakturan ni beli, maka usahawan tu tadi dapat duit dan dia boleh teruskan perniagaan dia sebab dia dah ada modal balik. Dan tugas untuk mengutip hutang tu tadi kepada pelanggan yang berhutang tadi tu telah beralih lah kepada syarikat pemfakturan, bukan lagi kepada usahawan tersebut. Seterusnya, kemudahan kewangan yang disediakan oleh agensi kerajaan. Kerajaan boleh bantu dari sudut beri bantuan modal. Terdapat beberapa jenis pinjaman perniagaan oleh agensi kerajaan yang boleh digunakan dalam pembiayaan perniagaan. Bantuan modal. Kemudian jaminan kredit. Jaminan yang diberi kepada usahawan yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pinjaman daripada bank kerana cagaran ataupun status kreditnya yang kurang baik. Kadang-kadang usahawan ni dia susah nak dapat pinjaman. Maka apa yang kerajaan boleh bantu ialah kerajaan bagi jaminan kredit supaya usahawan-usahawan yang baru nak mulakan perniagaan ni dia dapat pinjaman daripada pihak bank. Kemudian geran penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Geran dan insentif R&D ini menggalakkan syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada di samping mencipta teknologi baharu.